Sejak awal kedatangan Islam melalui pengutusan baginda Nabi Muhammad SAW, kedudukan dan derajat wanita diletakkan pada status yang mulia dan berbanding ketika zaman jahiliah. Ajaran Islam telah memperbetulkan pandangan dan layanan terhadap status wanita. Pada zaman jahiliah, wanita dipandang rendah serta dijadikan sebagai hamba nafsu semata-mata. Namun, wanita juga harus memelihara maruah dan kehormatan diri serta melaksanakan tanggungjawab selaras dengan tuntutan syariat Islam. Jadi, marilah kita sama-sama saksikan contoh-contoh hak-hak kewajipan wanita. Jangan tengoklah macam tu. Mana boleh sebab kita ni ada kehormatan diri. Jadi kita sebagai perempuan kenalah sebagai pandangan. Tahu? Kata insya-Allah kami tak sama lagi. Alhamdulillah. Korang dah lama lah kan di kelas? Jangan. Okay dah. Alright, jom. Tika, you nampak apa ni? Alah, sikit je, tak apa. Boleh ni. Mana-mana macam tu. Kita sebagai seorang wanita mestilah menutup aurat yang sempurna untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai wanita yang muslimah. Yelah, okey. Sekejap, kita fikir balik. Okey, tak ada dah. Okey dah, jom. Ish, panaslah. Syu, apabila kita keluar rumah, kita kena pastikan aurat kita terjaga. Aurat sebagai seorang perempuan, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Baiklah, lepas ni sebelum keluar rumah, saya akan pastikan saya pakai hand soap. Okey. Ain. Buku apa ni, Ain? Kau order ke? Kau tak baca ke ni? Tak baik cakap macam tu, Ain. Islam ajar kita untuk bercakap lemah lembut antara satu sama lain. Oh, okey. Sorry. Jom lain. Jom. Busuklah. Sembuhlah. Kita sebagai seorang muslimah tak boleh pakai perfume banyak-banyak kerana ini akan menarik perhatian ajnabi. Ini dipanggil sebagai tabarruj. Tak boleh ni. Jomlah, kita dah lambat dah ni. Okey, jom. Ya. Hari Sabtu ni free tak? Ya. Nak tak kita tengok wayang? Boleh je. Bila tu? Tak tahu. You lah set kan? Okay, nanti I set. Nat, buat apa duduk kat sini ni? Tak elok lah berdua-duaan. Dah lah korang boleh buat semua ni. Kita sebagai wanita kena menjaga kewajipan wanita, iaitu menjaga ikhtilat. Lagipun korang main game, tak ada manfaat pun. Ingatkan ada kerja penting kalau dulu ni. Kalau ada kerja penting pun, nak jumpa, kena jumpa tempat awam. Tak elok lah macam ni, Nat. Jaga ikhtilat kita tu sebagai wanita. Baik, Lisha. Terima kasih. Okay. Sama. Antara objektif bagi perbincangan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kewajipan wanita masyarakat Islam. Yang kedua, untuk membincangkan
kelebihan dalam memastikan setiap wanita mematuhi hak-hak mereka sebagai wanita masyarakat Islam. Yang ketiga adalah untuk memastikan mereka menjaga dan mengetahui nilai-nilai moral dan kehormatan diri sebagai wanita masyarakat Islam. Hai, nama saya Anis Fadila binti Muhammad Fauzi. Saya adalah penemu ramah yang pertama. Hai, nama saya Nur Khalisa binti Muhammad Kamal. Saya adalah penemu ramah yang kedua. Jadi, mari ikut saya. Boleh saya ambil masa sikit? Boleh. Okey, saya nak tanya, pada pendapat anda, apakah punca seseorang wanita itu mengabaikan kewajipan dirinya? Bagi saya lah. Bagi saya mungkin ada sebab-sebab dia. Contoh dia macam yang first lah, pandangan orang sekeliling. Mungkin ada yang macam dia rasa macam orang lain tak support dia. Macam adalah macam tanggapan-tanggapan orang lain cakap, kau ni banyak muslimah lah, banyak muslimah, ustazah. Dia buatkan kita rasa macam ni tak layak. Macam tu lah. So dekat situ dia macam apa namanya? Dia lowkan kita punya semangat lah nak berubah, nak istiqomah, macam tu lah. Lepas tu satu lagi mungkin daripada ni juga pengaruh-pengaruh. Salah pengetahuan macam tu lah kita. Macam tu lah. Betul. Pada pendapat saya, sesetengah orang pada zaman yang dah moden ni, dia maybe salah satunya punca adalah dia terlalu ikut fashion sekarang yang lebih kepada tak menutup aurat dan lebih kepada memikirkan keselesaan diorang berbanding menutup aurat. Yang kedua adalah setengah orang dia rasa macam panas, macam pakai stokil, pakai handsock tu dia rasa macam panas. So dia macam tak nak berpeluh ke apa, sebab tu lah dia tak pakai. Terima kasih. Bagi pendapat saya, mereka mungkin kurang pendedahan terhadap ilmu menutup aurat. Dan juga mereka kurang sokongan daripada keluarga. Kerana sebagai itu, mereka takut untuk mencuba dalam memakai handsock ataupun stokil. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya adalah jadi apakah solusi yang patut dilakukan untuk menyadarkan para wanita tentang kewajipan mereka? Okey, solusinya macam yang saya cakap tadi, antaranya tak dapat dari siapa orang kan, macam pandangan orang lain kan. So solusinya adalah fokus kat diri sendiri, jangan dengar cakap orang lain. Sebab benda tu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita nak berubah sebab Allah, bukan untuk orang lain. So jangan dengar cakap orang. Jadi saya untuk soalan first, saya cakap zaman sekarang wanita lebih banyak mengikut trend. Trend zaman sekarang yang menyenangkan diri mereka sendiri tapi tak menutup aurat. Okey, untuk mengikuti trend tu boleh, tapi contoh macam kita sebagai muslimah, trend yang tak berapa nak muslimah tu kita tukarkan sikit, macam labuhkan ke apa ke, boleh guna style yang sama tapi kita pandai-pandailah create sendiri, macam kita ubah sikit. Selain tu macam seller-seller yang jual handsock ataupun stocking tu dia kena kiranya jual seller tu kena jual stocking atau handsock tu yang kainnya tak panas untuk dipakai. Saya rasa untuk solusinya mereka boleh mengikuti kelas agama ataupun dalam YouTube dan TikTok sekarang banyak video berkaitan dengan agama, menutup aurat, dan juga mereka perlu pandai memilih kawan dan bergaul dengan orang yang bermanfaat dan dapat membantu mereka dalam menutup aurat. Terima kasih. Kita mau perketengahkan diri ke masjid, ke surau. So alasan kita adalah kita seelok-eloknya solat di rumah ke, jadi dalam bilik. Jadi bila dia tak mengaji, orang Terengganu panggil mengaji kan. Jadi dia kurang ilmu pengetahuan sikit kat situ. Ada kepentingan. Tetapi sepatutnya dengan adanya media sosial, contoh TikTok, Instagram, benda tu tak berlaku sebenarnya. Dalam Instagram, TikTok, itu bukan macam satu alasan sebenarnya. Jadi dengan benda itu patutnya dia membantu sebenarnya. Tapi mungkin kecuaian kita menengahkan kita punya macam daripada segi aurat,
tangan tak pakai handsock ke atau sebagainya lah, lupa nak pakai stocking kan. Kadang-kadang kita ambil mudah. Kita dah cepat, sekejap je depan tu, nak pergi depan tu je, tak perlulah kan. Padahal setiap benda apa yang kita buat itu adalah satu benda yang macam sebab kita pergi depan tu sikit, bila orang tertengok kita dah mak dosa, betul tak? Sepatutnya kita menjagalah. Ni berpunca daripada diri sendiri juga lah. Nak salahkan didik apa ayah banyak ditegur, nak salahkan tak tengok media sosial, semua dah dalam media sosial, betul tak? Cuma kita pulang pada diri sendiri sebenarnya, nak ke tak nak. Saya ni ada anak kecil tu kan, tak ada anak kecil mana, seorang ada 12 tahun, tak ada anak lah, seorang lelaki tak umur 11 tahun. Yang tu dikira masuk umur 13 tahun. Jadi dia dua orang ni macam ni, saya dah buat pendedahan daripada kecil. Okay? Daripada awal start tengok orang pakai tudung, beli tudung siap-siap. Beli tudung siap-siap, kita pancing tudung. Okay? Kita pancing tudung, bila tengok kita pakai tudung, dia kena pakai. Okay? Dia jaga betul. Satu lagi, saya akan buat macam ni. Saya akan pastikan setiap apa macam dia nak keluar tu, tegur. Kakak, stocking mana? Stocking mana? Okey, lupalah mami, dia pergi automatik. Sebab dia didedahkan daripada kecil. Lepas tu dengan cara satu lagi bercerita. Saya suka bercerita kat dia. Okay, kita perempuan ni kena jaga kat mana kita, aurat kita sampai mana, kalau tak kita berdosa. Sebab kalau daripada pengalaman saya, alhamdulillah setakat ni, anak-anak dia orang asal dia orang nak keluar automatik kejap nak ambil tudung, kejap nak ambil tudung. Lepas tu telefon, macam telefon kan, macam walaupun itu mak saudara ni, tu sepupu dia perempuan, cepat-cepat dia ambil telefon sebab nak video call. Dia dah macam, walaupun kita sesama perempuan, kalau ikut tak ada masalah dah, tapi dia dah sentiasa berjaga-jaga. So mungkin pendedahan daripada awal saya jaga, sebab saya sentiasa pakaikan tudung. Lama-lama bila dia masuk sekolah, dia dengar pula cikgu, lepas tu dengar ayah dia tegur, dia adapt, automatic adapt. So far InsyaAllah lah cara macam tu lah. Dia kena start macam mana-mana pun kita kena start daripada kecil. Kalau kita was kita besar, dia macam tunggu ayah kan. Ambil mudah nak pakai tudung macam rasa simpang je, rasa tutup je. Tak, dia macam tu lah. Pendedahan awal tu lah yang penting sebenarnya, daripada kecil. Beli tudung, buat main je pun tak apa. Kan? Lama-lama dia okey. Tu je. Terima kasih. Justifikasi bagi video yang disampaikan adalah sebagai wanita muslimah haruslah memelihara maruah dan kehormatan diri serta melaksanakan kewajipan tuntutan agama Islam dengan sebenarnya. Objektif yang ingin dicapai bagi video ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kewajipan wanita masyarakat Islam, membicarakan tentang kelebihan dalam memastikan setiap wanita memahami kewajipan sebagai wanita Islam dan memastikan wanita menjaga nilai-nilai dan kehormatan diri dalam menjaga kewajipan sebagai seorang wanita dalam masyarakat Islam. Soalan yang ditujukan kepada pelajar dan pesara bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap hak-hak kewajipan wanita dalam Islam. Hal ini menegaskan pentingnya menghargai kewajipan wanita dalam berbagai aspek kehidupan dan melindungi hak-hak wanita.